Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosnari Timarani, roll nombor matrik 150507. Rakan saya bernama Nur Atirah binti Malik, roll nombor matrik 152287. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan dengan kemahiran menerang. Seterusnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan definisi kemahiran menerang. Apa yang boleh dikatakan kemahiran menerang ini digunakan untuk menyampaikan maklumat, konsep, isi kandungan pelajaran kepada murid-murid. Seterusnya, semasa penggunaan kemahiran menerang ini, guru perlu memberi penerangan yang jelas. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan objektif penggunaan kemahiran menerang. Yang pertama adalah menyampaikan maklumat dan menjelaskan sesuatu isi pelajaran dengan jelas. Yang kedua adalah memudahkan pelajar untuk memahami konsep seperti konsep sistem bumi ke, migrasi ke dan sebagainya. Yang ketiga adalah dari segi menguraikan sesuatu proses atau prosedur seperti langkah-langkah. Contoh langkah berlakunya migrasi di sebuah negara ke dan sebagainya. Yang keempat adalah menjelaskan sebab berlakunya sesuatu peristiwa sama ada meramalkan kemungkinan berlakunya peristiwa tertentu. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan prinsip menerang. Prinsip menerang ini boleh dibagi kepada empat, iaitu kejelasan, maklum balas atau respon pelajar, urutan atau kesinambungan dan penegasan. Okey, baiklah saya akan terangkan satu persatu. Dari segi prinsip kejelasan, boleh dikatakan aspek yang lebih spesifik, sama ada kejelasan dari segi suara, kejelasan dari segi penjelasan dan menggunakan contoh ilustrasi atau media yang menarik dan relevan dengan sesuatu pengajaran. Seterusnya, guru juga perlu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami oleh pelajar mengikut tahap intelektual masing-masing. Hal ini bertujuan untuk elakkan daripada pelajar tidak faham dengan apa yang diajar oleh cikgu semasa PDP dijalankan. Prinsip yang kedua adalah dari segi maklum balas atau respon pelajar di dalam kelas, iaitu guru perlu menggunakan intonasi yang berbeza semasa menerang. Contohnya macam semasa kita nak menerangkan sesuatu yang gembira, kita menunjukkan intonasi yang ceria, happy dan sebagainya. Tapi jika kita nak menerangkan sesuatu perkara yang serius, kita kena menunjukkan mimik muka yang sesuai dengan situasi serius, intonasi yang serius dan sebagainya. Lepas tu maklum balas ni kita perlu menggunakan pergerakan isyarat sama ada verbal atau non-verbal untuk menerangkan sesuatu isi kandungan pelajaran yang hendak diajar. Prinsip yang kedua ialah dari segi urutan atau kesinambungan. Maksudnya macam menggunakan pendekatan sama ada pendekatan deduktif atau induktif. Guru perlu membantu pelajar untuk mengingat sesuatu peristiwa dan peristiwa yang lain dan mengaitkan dengan pengetahuan yang sedia ada. Seterusnya adalah dari segi penggunaan variasi dan kata penghubung dalam menyampaikan sesuatu isi kandungan pelajaran. Perlulah penstrukturan yang jelas dan berkait dengan pengajaran yang dijalankan. Seterusnya dari segi penegasan. Penegasan pula maksudnya macam guru perlu melibatkan pelajar semasa sesi penerangan dan mewujudkan peluang untuk pelajar melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan di dalam kelas. Ini untuk menarik minat mereka dan untuk bagi mereka lebih jelas dengan apa yang kita ajar. Okey, seterusnya kemahiran menerang ni boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama penakkulan didaktif, yang kedua penakkulan induktif. Penakkulan didaktif ni dia more kepada macam subjek matter lah kepada sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan didaktif ni dia melibatkan pelajar-pelajar belajar tentang peraturan, bahan yang hendak dipelajari itu. And then kaedah ini menjadi pilihan kepada guru-guru di luar sana kerana pelajar turut dapat menyertai dan melibatkan diri secara aktif sama ada dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti atau semasa membuat latihan. Selain itu, dengan adanya kaedah penakkulan didaktif ni, kita dapat menerapkan pelajar atau melatih pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Secara ringkasannya, apa yang boleh saya katakan, penakkulan didaktif ni dia bermula daripada pernyataan yang umum kepada pernyataan yang lebih spesifik. Contohnya macam guru memberi contoh berkaitan dengan migrasi dari segi gambar ke, video ke, dan cikgu akan menjelaskan definisi atau konsep sesuatu migrasi dengan lebih jelas, detail untuk memberi penerangan kepada pelajar. Seterusnya adalah dari segi prinsip pengajaran didaktif terbahagi kepada empat. Yang pertama, guru perlu mengemukakan soalan kepada pelajar. Yang kedua adalah guru perlu pastikan murid ni faham dan ingat sesuatu hukum, prinsip, rumus atau konsep yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan oleh guru. Yang ketiga, yang paling penting
Guru perlu bantu pelajar untuk mengaitkan generalisasi prinsip hukum dan rumus supaya mereka lebih faham dan dapat catch up dengan apa yang guru ajar. Yang keempat, dari segi guru perlu bimbing mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, kemahiran seterusnya adalah penaklukan induktif. Penaklukan induktif ni bermulanya dari kes yang spesifik kepada penyataan yang lebih umum. Contohnya macam guru menjelaskan definisi migrasi, seterusnya guru akan memberi contoh yang berkait dengan konsep untuk menerangkan sesuatu pengajaran yang hendak diajar. Lepas tu kepentingan induktif ni adalah untuk membolehkan murid ni dapat mengumpul maklumat, dapat mentaksir maklumat, dan yang paling penting membolehkan pelajar ni membuat kesimpulan sendiri terhadap sesuatu konsep yang telah diajar di dalam kelas. Seterusnya, teknik pendekatan induktif ni dia macam guru tidak digalakkan untuk memberi definisi penerangan dan kandungan pelajaran kerana dia macam lebih mengutamakan pelajar untuk mengemukakan soalan terhadap pemerhatian yang mereka lakukan. And then penaklukan induktif ni dia terdapat banyak jenis lah untuk kita menyampaikan sesuatu pengajaran di dalam kelas. Yang paling utama adalah macam teknik bercerita atau analogi. Contoh teknik bercerita ni macam sangat sesuai digunakan untuk kita bina kecekapan berbahasa kerana kita menggunakan pelbagai kosa kata semasa bercerita berkaitan dengan tajuk pengajaran lah. And then dalam teknik ini suara memainkan peranan penting kerana jika guru menggunakan nada seperti robot, maka tidak menariklah penyampaian sesuatu pengajaran dan pembelajaran tu kan. Jadi main point kepada induktif ni, kalau guru hendak menggunakan teknik bercerita, fokus kita perlu menggunakan suara, intonasi yang jelas, intonasi yang sesuai dengan sesuatu situasi yang hendak kita jelaskan supaya murid-murid dapat memahami sesuatu konsep tu dengan lebih jelas dan padatlah dengan apa yang hendak diajar oleh cikgu. Baiklah, itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan kembalikan kepada suri pentas. Adila. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nur Husna. Sekarang saya akan teruskan dengan komponen-komponen kemahiran menerang. Okey, terdapat 4 jenis komponen-komponen kemahiran menerang, antaranya ialah arahan permulaan. Arahan permulaan mestilah ringkas, jelas dan tepat. Hal ini mampu membangkitkan kesediaan pelajar untuk belajar di dalam kelas. Yang kedua, dapat membangkit dan mengekalkan perhatian para pelajar. Sebagai contohnya, guru-guru boleh melakukan sebegini. Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Hari ini kita akan belajar topik apa. Di situ telah berlakunya arahan tu dah jelas, ringkas dan tepat. So pelajar-pelajar dapat dengar dan dapat memahami lah arahan tersebut. Yang kedua ialah penyusunan idea. Okey, penyusunan idea ni perlulah menggunakan lisan ataupun audio yang jelas dan tepat. Yang kedua, perkembangan idea ni mestilah teratur dan isi yang digunakan perlulah bersesuaian dengan tahap pelajar, di mana kalau pelajar ataupun murid itu adalah darjah 1, gunakan bahasa yang mudah. Ataupun apabila pelajar itu tingkatan 5, kita gunakan bahasa yang lebih matang. Okay, yang kedua ialah ilustrasi. Ilustrasi ni kita boleh gambarkan dengan gambaran, video rakaman ataupun pie chart ataupun infografik yang menarik. Sekiranya bahan-bahan itu mencukupi dan bersesuaian dengan pelajar, maka secara tidak langsung dia orang akan fokus untuk belajar dalam kelas. Ataupun apabila ilustrasi itu cukup menarik dan kreatif, ia akan merangsang minat pelajar untuk belajar di dalam kelas. Yang terakhir ialah rumusan ataupun penutup. Secara kesimpulannya, guru-guru perlulah membuat kesimpulan dengan menegaskan isi, di mana isi itu adalah apa yang telah belajar oleh murid-murid secara umumnya. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada slide kesan kemahiran menerang. Okey, di sini ada 4 kesan kemahiran menerang. Antaranya ialah pelajar dapat memahami konsep dan isi pelajar, dan itu dengan lebih cepat, mudah dan tepat. Hal ini kerana dalam kemahiran menerang terdapat kemahiran menerang deskriptif, di mana dia menghurai satu persatu dengan menggunakan apa, bagaimana, bila, siapa, apakah, macam tu. So di situ pelajar dapat memahami konsep dengan lebih terperinci lah. Yang kedua ialah pelajar dapat memahami proses secara terperinci, sama juga apa yang pelajar itu dapat. Konsep ataupun isi pelajaran tu ataupun maklumat yang disampaikan tu adalah lebih tepat, kerana huraian demi huraian ataupun ayat demi ayat tu dia saling berkait rapat. Satu ayat pertama dan ayat kedua tu saling berkait rapat. So di situ telah dapat menjalinkan satu persefahaman ataupun
proses kesefahaman dalam sesebuah topik tersebut. Yang ketiga ialah pelajar dapat tumpukan perhatian dalam PDP. Okey, guru-guru apabila guru-guru menggunakan kemahiran menerang secara kreatif, inovatif dan menjalankan aktiviti yang menarik, ini akan menyebabkan daya tumpuan pelajar lebih tinggi kerana guru-guru menggunakan bahan-bahan yang menarik, menggunakan video rangsangan yang sangat menarik lah. Yang seterusnya ialah masa aktiviti pengajaran guru dapat disimakkan. Hal ini kerana apabila murid-murid atau pelajar itu sendiri cepat belajar ataupun cepat memahami sebuah konsep ataupun sebuah topik, ini akan menjimatkan proses pengajaran guru. Guru boleh melakukan mengajar topik yang seterusnya ataupun mengadakan aktiviti yang seterusnya. Seterusnya ialah teknik-teknik penerangan. Okey, terdapat 5 teknik penerangan. Yang pertama ialah audio visual. Okey, audio visual ni pelajar akan menggunakan mata. So, guru-guru boleh menggunakan gambar, ilustrasi ataupun pie chart, carta alih untuk menerangkan isi penting dalam sebuah topik. Yang kedua ialah muzik. Okey, ada setengah pembelajar ataupun ada setengah guru akan menggunakan irama muzik sebagai mereka punya cara ataupun bahan mengajar mereka kerana muzik ini merupakan satu medium sekolah lah untuk melihat corak daun tu, jenis bunga tu ataupun rasio penanaman penggunaan tanah. Okey. Yang seterusnya adalah tubuh badan dan kinestetik. Okey, tubuh badan dan kinestetik ni guru-guru boleh melakonkan semula atau menggunakan mimik muka ataupun riak muka. Sekiranya benda itu betul, kita jawab, kita menggunakan riak muka yang seronok. Kalau benda itu salah, kita kena bukan marah, just menggunakan riak muka yang tegas, kata ini adalah salah dan kamu perlu melakukan benda ini semula dan jangan marah. Okey. Yang seterusnya ialah teknik bercerita. Teknik bercerita ni bersesuaian digunakan untuk bercerita lah, kerana bercerita ini merupakan satu perkara yang menarik dan dapat menarik perhatian murid-murid lah. Dalam teknik ini suara sangat penting ya, kerana kalau suara tak jelas, suasana pembelajaran ataupun teknik bercerita itu akan suram dan pelajar-pelajar akan cepat bosan. Okey. Dan akhir sekali ialah cara mempertingkatkan kefahaman pelajar melalui kemahiran menerang. Okey, pelajar ni dia perlu terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran mereka kerana mereka akan mengetahui isi kandungan. Yang kedua, pelajar ni perlu berinteraksi kerana semasa berinteraksi itu akan membina pengetahuan mereka melalui perbincangan di antara guru mungkin ataupun di sesama pelajar. Yang seterusnya, guru perlu melakukan komunikasi dua halat di mana guru perlu kerap bertanyakan soalan kepada pelajar-pelajar sama ada pelajar boleh jawab ataupun tidak. Kalau sekiranya pelajar boleh jawab, maka mereka faham dengan penerangan kita. Kalau tidak, kita perlulah memberikan penerangan lain dan memberikan contoh yang lebih mudah. Dan seterusnya, menggunakan kemahiran menerang dengan kreatif dan menarik. Sekiranya guru menggunakan kemahiran menerang dengan kreatif dan menarik, secara tidak langsung pemahaman pelajar ni akan lebih mudah. Pelajar akan lebih mudah faham dan lebih mudah dapat tangkap isi penting apa kita belajar. Okay, sekian daripada saya, sekian daripada kami. Terima kasih.